Dan sifat beliau yang kedua, wattaqwa, bertakwa. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Beliau membenarkan Al-Quran, membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasanuyassiruhu lil yusra. Bila Nabi beritahu aku mendapat wahyu supaya berhijrah ke Madinah, siapa yang akan menemani aku? Sayyidina Abu Bakar tak ragu. Aku. Tu dia. Sampai Allah rakamkan kisah Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghari, ketika kedua-dua mereka di dalam gua. Ni Abu Bakar. Sebaliknya nak masuk neraka ni pun ada juga sifat. Wa amma man bakhil, pertama kedekut. Ada hadis saya dengar Ustaz Syamsuri Haji Ahmad dalam kaset dan saya ingat sampailah. Al bakhil la yadkhul jannah. Orang kedekut tak akan masuk syurga. Ini ayat Quran. Wa amma man bakhil, dan adapun orang yang bakhil. Kemudian yang keduanya wastaghna. Ini yang saya kata, itu yang dia tak bertawakal pada Allah. Dia merasa diri dia serba cukup. Aku ada duit, aku harta banyak, melimpah ruah, aku ada kuasa. Aku nak bergantung kat siapa? Bergantung pada kebolehannya ada, ilmu yang ada. Itu syirik. Ingat, pergantungan selain pada Allah adalah pergantungan yang lemah. Mana dari Quran? Dia boleh bawa pada syirik. Dari Quran Al-Ankabut surah ke-29 ayat 41. Mathalul ladzina takhadhu dinahum, minta maaf. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Tu dalilnya. Waktu dia kata di sini orang beriman sikapnya dia bertawakal kepada Allah. Walaupun dia kaya raya, harta melimpah ruah, duit banyak, tapi dia tetap bergantung pada Allah. Sebab apa? Pergantungan selain daripada Allah umpama labah-labah buat rumah dia. Tu ayat saya baca tu, rumah labah-labah. Rumah labah-labah mana? Kukuh. Kalau anak nyamuk bang, lalu tu bolehlah sangkut dekat dia punya apa? Sarang tu. Tapi kalau cicak lalu, pecahlah rumah dah. Dengan dia lari, cicak nak menterka darah dia. Itu Allah buat perumpamaan cukup hebat. Pergantungan selain pada Allah, pergantungan yang tidak teguh, tidak kukuh. Faham dek? Dek, hak jubah putih sebelum ni tak pernah tengok pun. Baru balik dari mana? India ke apa? Aku kenal siapa yang ikut kuliah aku, kan? Tu, ni dia ajak kita ni. Kita duit banyak ke, kuasa hebat ke, jawatan tinggi ke, harta melimpah ruah ke, pergantungan kita bukan kepada benda tu, semua lemah. Contoh, ada orang kaya raya, duit 100 juta, ciak beliau Abang Latif. Tahu ciak beliau, makan tak habis. Abang Latif, bukau ciak, makan tak cukup. Masuk ngaku lah 3 bulan tu. Saya nak buat contoh dengan dalil Quran. Gelak-gelak juga. Kita cakap Quran hadis, bukan cerai punya kaki. Kita nak cakap tentang akidah ni. Kita 20 ibadah akidah tak jaga. Adik, duit banyak pun ada masa Allah nak uji. Duit, kesenangan itu tak memberi manfaat. Percaya adik? Percaya? Bagi dari Quran. Hanya duk sembang kemai. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 205-207. Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumattaqu. Dia sangkut Ustaz. Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tu dalil dia. Cuba tuan-tuan tengok, ada orang kaya sakit masuk ICU, duit 100 juta. Dalam bilik ICU dia makan apa? Dia ada makan tom yam.
Ada makan teh tarik. Nah, doktor bubuh ni Kak Zul. Kan? Orang miskin pun macam tu, kaya. Itulah bukti duit bukan tempat pergantungan kita. Faham? Patutnya dia boleh bagi arahan pada doktor, saya jadi apa pun kat saya, tengah hari saya nak makan nasi biryani. Hang korek belah macam mana pun. Doktor bagi ayat sejuk ya. Faham? Tu dalil. Jangan bergantung kepada kebolehan yang ada, ilmu pengetahuan yang kita miliki, harta yang melimpah ruah. Ada masa ketika harta tidak memberi manfaat. Ini dalil dia. Tawakal hanya kepada Allah. Faham? Lagi dia kata, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan yang benar, yang baik. Meragui Al-Quran, tak mau ikut hadis. Semua ni fasanu yassiruhu lil usra. Sifat-sifat seperti ini akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam neraka. Nak masuk syurga, ikut yang tiga pertama tadi. Suka infak. Yang keduanya ialah bertakwa. Yang ketiga membenarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini di antara saya dengan Tuhan. Ustaz tak boleh nak tentukan. Memang saya tak tentukan. Yang ni ketentuan Allah. Allah bagi garis panduan. Ahli syurga wa hadainahun najdain. Al-Balad ayat 10. Aku jadikan dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Nak ikut mana? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Surah Al-Insan surah ke-76 ayat 3. Jalan syukur, jalan kufur. Nak ikut yang mana? Allah dah bentang. Ikut jalan kufur. Takkan masuk syurga. Ingat pak hamnya syurga tak? Dia ajak kita. Bertawakal dan percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang cakap mudah, tapi nak laksana belum tentu lagi. Kalau Allah takdirlah sesuatu yang buruk terhadap saya, adakah saya boleh menerima? Itu yang kita bimbang.